warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah lah kita masih ada jemaah lagi. Tak bertambah pun tak apalah. Syukur alhamdulillah. Dan kita kena panggil dah, ajak lagi dah, supaya lebih ramai jemaah kita ni. Lagi ramai jemaah lagi besar pahala dah. Kalau kita boleh buat lagi ramai jemaah, lagi besar pahala. Dan selagi kena latih lah azan lah. Biar ramai boleh azan lah. Dulu di sekolah Bangga Jodoh, sekolah Arab Bangga Jodoh tu, ada Ustaz Bak, panggil Ustaz Bak dah, Badru ke Badru. Jadi habis sekolah dia suruh tukar budak ni azan solat Zuhur. Jam satu dah di sekolah tu ada Zuhur. Jadi tukar, dia bagi tugas ustaz. Budak ni paksa, semua pelajar paksa baru ramai boleh azan. Kita pun sepatut di sekolah-sekolah ni, tak kira sekolah Arab ke sekolah agama, sekolah biasa pun kena latih azan. Imam ni latih. Kalau boleh anak pelajar jadi imam, pelajar jadi muazzin dah, barulah ada pengganti lah dah. Tak apalah tu dah. Okay, sekarang ni kita nak masuk kitab kita lah. Itu muqaddimah kitab kita ni. Jadi kitab ni terjemahnya Fiqh Sunnah di Imam Syafi'i. Hak kitab asalnya iaitu At-Tazhib fi Adillati Matan Rajah wa Taqrib. Dah dia bagi tahqiq, dia bagi dalil sikit kepada kitab Matan Rajah wa Taqrib, matan fiqh mazhab Syafi'i lah. Kita bincang ada muqaddimah dia sebelum ni, kita nak masuk isi kandungan lah. Lepas tu pendahuluan. Ni pendahuluan Abu Syuja' dah. Pendahuluan Al-Qadi Abu Syuja', Tok Qadi Abu Syuja'. Segala puji hanya milik Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan seluruh sekalian alam. Apa-apa kita nak puji Allah SWT dulu lah. Selawat serta salam semoga sentiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya yang suci dan seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita doa ni boleh pahala kita. Kita doa ke Nabi. Selawat ni doa ke Nabi lah. Kita doa kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi boleh kebaikan dan kita pun boleh pahala dia. Manifestasi tanda kita sayang ke Nabi, kita doa kepada Nabi. Dan kita doa kepada Nabi, selawat lah. Dia panggil selawat tu doa kebaikan untuk Nabi. Dan Allah akan ganti pahala kepada kita dah. Tanda kita sayang. Macam mana sayang? Sebab I love you saja. Nah, sayang ni doa. Kalau kita sayang pada awet kita, ada gawe dah, ada awet dah, tak ada girlfriend. Cara sebetulnya kena doa, bukan nak couple dah. Bergayut bukan. Cara dia kena doa. Doa pada girlfriend ke apa dah. Kalau ada, tak ada. Jadi begitu juga kepada anak isteri kita, kena doa. Kepada Nabi SAW pun doa. Selawat lah. Selain kita puji Allah, kita kena selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dah. Kalau kita nak berdoa, kita kena puji Allah, alhamdulillah paling kurang. Lepas tu kena selawat ke atas Nabi, barulah lebih mustajab doa kita. Lebih mustajab doa kita. Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah berkata, beberapa sahabatku hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka semua dah, memintaku untuk mengarang sebuah kitab fiqh yang ringkas. Ini biasa dah. Jadi Qadi Abu Syuja' ni tok guru besar. Jadi kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, orang alim belaka ni, tok guru belaka, tapi dia ni lebih alim ke Allah alam. Pakat suruh dia buat kitab ringkas dalam mazhab Syafi'i. Semoga Allah SWT selalu merahmati dan meredai mereka semua, Imam Syafi'i dah, dalam bentuk yang amat singkat namun luas cakupannya. Singkat, padat, ringkas dah, agar mudah difahami oleh para penuntut ilmu, mudah dihafal oleh para pelajar. Zaman dulu belajar agama, dia kena hafal dulu. Teks matang, isi kandung pendek-pendek. Isi nota ringkas, dia hafal dulu. Dan supaya aku juga perbanyakkan dalamnya huraian masalah-masalah fiqh, khususnya tema-tema yang sering diperlukan. Jadi ringkas, padat, mencakupi semua bab.
dalam fiqh. Permintaan mereka itu aku kabulkan. Tok Guru ni Abu Syuja' terima permintaan sahabat dia lah. Dengan mengharapkan ganjaran dan taufik dari Allah SWT. Pahala, kita harapkan pahala. Dan pertolongan Allah, taufik dan bimbingan Allah SWT. Agar sentiasa menunjukkan dari diriku ke arah kebenaran. Jadi nak tulis kitab, minta pertolongan Allah SWT lah. Kalau kita nak biasa pun minta dengan Allah SWT. Allah yang bimbing kita ni. Nah, lagi kita rasa usaha kita baca banyak. Memang kena baca, tapi bergantung hati pada pertolongan Allah SWT. Kita nak belajar apa pun minta tolong Allah. Allah yang bagi lulus kita, Allah yang bagi kejayaan pada kita. Sesungguhnya dia maha kuasa atas apa-apa yang dia kehendaki. Allah maha berkuasa dan maha lembut, serta maha mengetahui perihal hamba-hambanya. Allah SWT yang tertahu terbaik untuk diri kita. Apa-apa minta dengan Allah. Ini Al-Qadi katakan, Al-Qadi Abu Syuja'. Okey, masuk bab taharah dia. Bab bersuci. Taharah ni masuk bersuci dia. Pertama, air boleh digunakan bersuci. Air yang boleh dipergunakan untuk bersuci ada 7 jenis. Ini kita belajar ayat kafar ni lah, 7 jenis. Iaitu air hujan. Hujan ni lah. Air laut. Air laut tak satu cara, masin setang mana pun boleh ambil semaya dah. Bila minum, tak boleh minum dah. Tapi boleh ambil semaya. Itu masalah lain lah. Air sungai. Boleh ambil semaya. Air telaga. Boleh. Nampak kedodok ke nampak tanah sikit kan, boleh ambil semaya. Air mata air, keluar air mata air mana-mana boleh. Air ais, air apa kata? Air salji dah. Kalau kita duduk Jepun ke mana air salji, ais tu boleh guna, sejuk. Masalah sejuk pun tak dah, tapi boleh kita ambil air semaya dengannya. Dan air embun ni pagi-pagi duduk kat daun tu. Biasa pun boleh juga. Ni cara ulama mazhab kita bincang lah. Kalau kitab mazhab lain tak bincang macam ni lah. Tak jumpa macam ni. Tak apalah. Daripada 7 jenis air tersebut dapat diringkaskan menjadi ringkasan lah. 7 perkara ni. Ringkasannya, sedia air memancar dari tanah. Air keluar dari tanah. Semua kita boleh ambil semaya. Atau turun dari langit. Hujan ke apa ikut daripada langit. Embun ke apa dari langit semua boleh. Salji ke apa semua boleh ambil semaya. Dapat digunakan untuk bersuci. Okay, dalil-dalil yang menerangkan kebolehan bersuci dengan air tersebut. Pertama ayat Quran, di antaranya firman Allah SWT, wa innazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an yutahhirakum bih. Artinya dah Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Dah yutahhirakum bih. Jadi air hujan itu buat suci. Menyuci paling kurang ambil semaya lah. Mandi ke apa lah, ikutlah. Jadi air tu boleh tampung lah, boleh takung dah. Kalau boleh takung lah, takung dah. Tapi tak jaya Malaysia ni. Ada menteri-menteri dulu cadang dah suruh air hujan ni takung dah, takung dah. Tapi biarlah. Tapi nak kita ni air banyak lah. Kalau negara pada pasir tu keluar hujan tu satu perkara besar lah. Okey, yang kedua, tu pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Abu Hurairah sahabat Nabi ni kata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan hanya membawa sedikit bekal air. Makan minum lah. Laut tak boleh makan, tak boleh minum dah. Jadi semakin kering. Apabila kami memakainya untuk berwuduk, kami akan kehausan. Kalau ambil air semayang, jadi air hak sepatut buat minum, buat ambil semayang, tak habislah. Mati ke diri. Apakah kami boleh berwuduk dengan air laut? Boleh ke ambil air semayang dengan air laut ni? Ambil air semayang wuduk. Mandi, junuk ke apa dengan air laut boleh. Rasulullah menjawab, wat-tahuru ma'ahu al-hillu maitatuhu. Artinya air laut itu suci. At-tuhur, air laut itu suci dan bangkai binatangnya halal dimakan. Al-hillu maitatuhu. Bangkai ikan. Timbul ke mati ke kita tangkap bubur dalam baku ke apa, jual mati dah tengah jalan. Boleh makan, bangkai ikan boleh makan.
Sotong ke apa udang ke apa ketam semua tu boleh makan lah. Tapi ada mazhab lain kata dua alam ni, tak apalah. Kita ketam boleh makan. Ketam dua alam ni. Tapi apa yang pentingnya boleh makan lah. Bangkai binatang laut ni boleh makan. Hadis riwayat khamsah, Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Khamsah ni maksudnya selain Bukhari Muslim. Kalau awak baca buku agama tulis hadis riwayat khamsah ni, selain Bukhari Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, ada lima kitab lain selain daripada Bukhari Muslim. Tak agama, saya tak ingat dah. Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, seragam apa? Tak ingat sah. Jadi lima lah kitab hadis khamsah. Cuma Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Imam Tirmizi sebut kekuatan hadis ini hasan sahih kuat. Jadi masuk ke dalam bangkai binatang yang halal dimakan ialah setiap binatang yang hidup di laut. Buat baik berupa ikan atau yang lain-lainnya boleh dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Kita boleh makan belakang. Kalau orang Pakistan, orang mazhab Hanafi, awak tahu tak, dia makan ikan saja. Dia tak makan sotong, udang, ketam, rugi dia tak. Di India ni mazhab Hanafi aman. Tapi di tepi-tepi laut, kalau kata awak baca sejarah dah, Malbar ke apa tu, di kuasa laut, tepi laut, orang India mazhab Syafi'i aman. Sebab apa ikut mazhab Syafi'i? Sebab mazhab Hanafi tak boleh makan sotong, udang, ketam ke apa tak boleh makan belakang. Rugi dah dah. Jadi itu mazhab dia, mazhab Hanafi. Jadi kita ni boleh makan, tak sembelih pun tak apa. Ikan ke sotong apa tak sembelih pun tak apa, boleh makan. Okey, yang kedua, pembahagian air. Secara umum air dapat digolongkan menjadi 4 bahagian. Air ni 4 bahagian, 4 jenis. Pertama, air mutlak. Air murni, air semata-mata air, air sungguh lah. Orang tak panggil air teh ke air kopi dah, betul airnya. Atau dapat disebut juga dengan air suci dan menyucikan dan tidak makruh. Suci, menyucikan, tak makruh gunanya. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ni nombor 217. Hadis kitab Sahih Bukhari ya. Dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang Arab Badui berdiri dan kencing dalam masjid. Orang Badui, Arab kampung. Dia mari daripada kampung mana dah. Macam orang asli kita lah, orang hulu dah. Mari-mari duduk dalam masjid, kencing dalam masjid, pacang dah. Sepi masjid pacang. Dah. Orang Badui dia pakai kecing ni tak kisah mana-mana pun. Orang kampung lah. Orang pada pasir lah. Orang Arab ni duduk pada pasir. Maka orang-orang pun serentak berdiri untuk memarahinya. Marah lah. Kecing dalam masjid. Pakai nak tembok lah. Nak pukul lah. Melihat perkara itu Rasulullah SAW bersabda, da'uhu wa hariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in fa innama mu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Artinya, biarkanlah dia. Ya, kecil sudah. Dia kecil dalam masjid. Kalau kita ambak pukul dia lari, pacang habis lah, kata dah. Habis seluruh masjid kedua kecilnya. Baik kecil sudah. Puah dia, biar puah kecilnya lah. Dah. Lepas biarkanlah dia dan siramkanlah sebadi air. Hariqu ala bawli sajlan. Sajlan sebadi air dah. Jiruh dengan sebadi air. Siramkanlah sebadi air untuk membersihkan kencingnya. Auzanuban min ma', sebadi ke setetung lebih kurang lah dah. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudahkan. Fa innama mu'istum muyassirina. Agama-agama ni Allah utuskan Nabi, lepas tu sahabat-sahabat dan penyebar agama ni, pendakwah-pendakwah untuk mudah agama. Jangan payah ha. Kalau awak dengar ustaz dah ajar payah-payah tu, bukan agama tu. Sikit-sikit kafir dah. Sikit-sikit kafir dah. Sikit-sikit haram apa. Memang ada benda haram, tapi kadang-kadang pelajar mudah dah. Sikit-sikit batas saja.
Berdahem sikit batal semuanya. Dan kitab mazhab Syafi'i asal tak detail. Kitab mazhab Syafi'i yang kedua akhir-akhir ni, takhir ini, dia jadi semakin payah, semakin sukar dah. Perkara batas puasa pun banyak. Jadi agama jadi payah. Tak betul tu sebenarnya. Awak jangan pegang dah pendapat tu dah. Jadi susah agama kita. Tu setengah tu dah. Dia nak semai jemaah payah. Kak dia pakai kain, dia basuah. Dia nak banyak kara lah fikir. Takut tak sah semaya dah. Jadi payah nak semaya. Pakai seluar tak boleh, sikit-sikit najis. Ada orang mengaji pondok tu, saya pelik lah dah. Sepatut tak begitu. Fiqh mazhab Syafi'i tak betul dah. Anjing lalu, pahtan tanah. Anjing lalu, tanah. Tempat anjing lalu punya buang. Dia najis dah kau. Tanah tu apa je najis ni. Tempat lain tu jadi wasuh habis ni. Tempat kita ada anjing dah. Nampak dia lalu. Oh my God. Sedangkan benda tu masalah bincang panjang dah. Khilaf tu banyak. Tapi dia tak tahu. Dia tahu pendapat tu dan dia pergi terlampau kemah. Jadi suka. Agama jadi suka dah. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudahkan. Kita jangan rasa payah nak amal agama ni. Rasa biar mudah. Sepanjang jemaah mudah. Tapi jauh sikit lah kita, jauh. Tapi biar permudah. Jangan rasa sikit-sikit tak sah, batal lah. Dah. Jangan payah sangat lah mempersukakan. Bukan untuk menyusahkan, bukan untuk susah. Nah, jangan kita ambil pendapat yang suka. Bukan untuk permudahkan agama. Tapi kalau suka sangat tu bukan agama. Tu syariat semaya qasar jamak ni. Sebabnya untuk mempermudahkan umat. Okay, habis itu dah. Tu air mutlak pertama. Yang kedua, air suci dan menyucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Iaitu air telah dijemur di bawah terik matahari atau air telah menjadi hangat kerana terkena panas matahari dan berada dalam bejana bekas yang diperbuat dari logam. Hal ini dimakruhkan kerana air tersebut dapat menyebabkan penyakit sopak atau membuatnya bertambah parah. Sifat makruh ini hanya berlaku apabila air itu digunakan untuk bersuci pada badan dan berada di daerah yang beriklim panas seperti Hijaz, Mekah dan sekitarnya. Ini khilaf lah. Nah, tapi Imam Nawawi tokoh besar mazhab Syafi'i, tonggak mazhab Syafi'i tidak bersetuju dia. Ada dalil yang dhaif sangatlah. Pelajar dhaif. Lepas tak boleh pakai, lepas tu sebenarnya benda ni macam ni lah. Kalau benda tu boleh membawa penyakit. Air tu boleh bawa penyakit, kira makruh lah. Atau kemungkinan bawa penyakit makruh. Tak kira lah kena air panas. Macam di pada pasir dah. Sangat panas dah. Kalau panas dengan air jadi cepat berkarat. Mungkin lah tengok situ. Dia mungkin sebab jadi penyakit dah. Antara kepercayaan orang Arab ni sopak. Tapi mengikut kajian perubatan zaman dulu pun tak betul lah. Tak apalah. Yang pentingnya boleh nampak macam bahaya lah. Air panas, besi. Pentingnya benda-benda tu je. Kalau yang boleh membahayakan, dikira makruh gitu. Okey, yang ketiga kan. Air suci tapi tidak menyucikan. Iaitu air musta'amal telah digunakan lah. Dan air telah berubah kerana bercampur dengan benda-benda suci. Campur kopi, teh, susu. Jadi air teh, air susu lah. Tak boleh kita ambil air semayang lah. Tak boleh menyucikan. Jadi dimaksudkan dengan air musta'amal adalah air sudah pernah dipakai untuk bersuci dari hadas. Ini takrifnya pun macam-macam musta'amal. Ada kata lebihan air. Ada takrifnya pula lebihan air pertama. Air semaya kita ni kita ambil semaya titisan pertama. Titisan lain tak dah. Sebab apa? Tahu sebab apa? Sebabnya hak mula tu kena tu yang paling kotor dah. Masa tu sama ada cemar kotor najis ke ataupun titisan mula-mula tu kotoran apa kata dosa. Jadi hak tu titisan mula-mula tu kira tu saja musta'mal. Ada juga ulama bahagi tu dah. Jadi takrifnya tak jelas dah. Dah. Sini disebut sekadar hadas. Kalau kitab lain sebut titisan pertama memula. Lepas nak kedua tak musta'mal dah. Memula titisan pertama memula. Titisan kedua tak musta'mal dah. Tak apalah, yang pentingnya kita tahu ni. Okey. Dalil yang menerangkan kesuciannya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Suci itu tapi tak boleh digunakan untuk berwuduk lah.
Imam Bukhari 191 dan Imam Muslim hadis nombor 1916 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW datang menjengukku, jenguk Jabir ni. Saat itu aku sedang sakit dan tidak sedarkan diri. Rasul berwuduk dan menyiramkan aku dengan air telah beliau gunakan untuk berwuduk. Ambil air semaya tak ada. Lepas siram. Jika seandainya air bekas wuduk itu tidak suci, Rasul tidak akan menyiramkannya pada Jabir radhiyallahu anhu. Ni soal lagi dah. Penyakit ain ke penyakit pelik-pelik ni antara berubat, aku kena tahu dia. Ambil air semaya, tak ada air semaya ni cikgu. Antara penyakit dipanggil penyakit ain. Ia kena macam bukan sihir juga, tapi ada gangguan. Contohnya kita tengok budak kecil, kita ni bisa ya ada ain, dipanggil ada ain. Kita tengok tak sebut subhanallah, alhamdulillah ke masya Allah, tak sebut Allah, nama Allah. Syaitan, iblis, jin yang benda raib ke ataupun benda-benda lain ganggu dia, sehingga budak tu jadi penyakit demam, sakit. Benda ni ada dalam hadis. Jadi nak elak dia, pertama kena baca bismillah, kena puji Allah supaya jadi benteng pada gangguan-gangguan. Bukan semestinya sihir, tapi bukan sihir pun boleh ganggu dia. Bukan jin banyak, kan jin ke benda-benda lain, kumel lah, virus lah, macam-macam ada kita ni. Jadi benda tu boleh mengganggu secara, kalau aura orang kata kuat-kuat, nah jadi mudah kena penyakit. Jadi antara ubatnya, ada orang tanya mana ni ya akhi, di sekolah masjid sekolah. Maaf tak khabar. Ada orang tanya Facebook ni. Masjid sekolah saya di KB Kuala Lumpur. Okey. Jadi tadilah budak kecil penyakit ain, kita kena baca subhanallah, puji budak, kena sebut subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah, kan sebut nama Allah. Satu lagi ubat dia ialah air ni. Air wuduk ni ada ubat dia. Nah, di banyaklah ustaz-ustaz kita dah. Ada seorang tu mak dia marah dah. Dia naik motor. Malam-malam jangan keluar. Dia pergi naik motor, pergi accident lah. Lepas tu penyakit pelik. Penyakit kulit pelik. Okey, accident dah luka patah gitu. Penyakit pelik jadi kulit pelik. Lepas tu ustaz tu tanya, mak dia pernah marah ke, pernah sumpah dah, pernah kata apa-apa kepada anak dia. Mak dia mengaku. Jadi ustaz saya tak ingat cerita, dia suruh ambil air semayang. Ambil semayang tak ada, jiru mak mandi. Tak lama siap penyakitnya. Dia ada penyakit dipanggil ain. Biasanya penyakit yang zahir tak nampak ni ada gangguan disebabkan oleh perkara tertentu. Dan cara juga selain daripada kita sebut subhanallah, kita doa supaya elak gangguan, juga dengan menggunakan air semayang tu. Tak ada air semayang. Jadi sini hujah sebagai mengatakan air semayang tu, air wuduk tu tidak najis lah. Boleh jiru. Cuma sekadar untuk berubat sana lah, tapi bukan untuk kira tak ada untuk ambil semayang. Ini pendapat mazhab kita lah. Ada mazhab lain kata boleh guna juga. Supo je. Tak apalah, kita kira situ dah. Okay, sedangkan dalil yang menjelaskan bahawa air itu tidak dapat dipakai lagi untuk bersuci adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nombor 283. Dan lain-lain hadis daripada kitab-kitab hadis lain lah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi bahwa junubun. Artinya janganlah seseorang dari kalian, daripada kamu ni, mandi dalam air yang diam, tidak mengalir. Air kolah, kata gejing masuk air kolah. Sementara ia dalam keadaan junub. Nah, kolah ke, besin ke dah. Pakai duduk dari tu. Lepas tu keluar. Jadi ni antara hujahnya. Hadis ni hadis kuat juga, hadis orang Muslim. Ni salah satu sebab tu. Ulama Imam Syafi'i kata ada air musta'mal. Tapi ada hujah lain, ulama lain kata jadi kotor lah. Jadi kuih comel. Tapi bukan tak boleh ambil semaya. Kalau nampak suci boleh guna. Tapi
Ulama kita kata ni tak boleh guna dah. Dah masuk dah. Lalu orang-orang bertanya, wahai Abu Hurairah, jadi apa yang harus ia kerjakan? Ia menjawab, hendaklah ia mencedoknya dengan gayung. Kolah ke apa? Gayung, jiru. Bukan terjun dalam kolah tu. Atau terjun dalam besin tu lah. Ambil besin ke, baldi ke apa, ambil dengan cetung, jiru kita lah. Tak ada masalah. Ini jadi masalah kalau kita tak belajar hadis. Orang mengajar fiqh semata-mata pendapat ulama, ada orang pergi kemah ni. Titik dah. Dalam kolah ke dalam besin ke, ai kira ai mustahmal. Tidak. Tu dimaafkan dah. Tak boleh ni kita sengaja tak ada. Baldi pisau di bawah kita dah. Ambil semaya tak ada. Ya, nah, itu tak boleh. Tapi kalau kita ambil semaya, wudu, mandi, tiba-tiba air terpercik masuk, itu dimaafkan. Itu bukan mustahmal. Tapi gitulah. Tak kena belajar banyak lah bagi kita tahu benda tu. Walaupun dalam masyarakat kita sendiri pun. Jangan waswah, jangan waswah. Bahkan kita boleh guna tangan kita sebagai dayung. Nak mandi wajib ke nak ambil semaya, kita berhenti kecil dah. Masyarakat kita ni bukan masyarakat lain. Berhenti cetung kecil. Kita ambil tangan kita sebagai gayung, kita ambil mandi ke atau ambil semaya. Air itu tidak dikira musta'mal. Musta'mal ni air yang jatuh titik semata lepas tu. Kalau kita ambil, walaupun mesti ada air lebih dah. Kita ambil tangan kita dengan sebagai cetung. Kita niat ni cetung, kita ambil basuh muka. Tangan kita sebagai cetung, sebagai ambil basuh tangan dah. Jadi air sikit tu tak jadi musta'mal. Boleh dah. Cetung ke benda apa tu ataupun benda kecil ya, bekas kecil pun boleh kita cetung. Jangan bukan musta'mal tu, bukan musta'mal dah. Tu mazhab kita juga tak mustahmal. Mazhab lain tu sekira lah. Mazhab kita saja, mazhab Syafi'i tu. Hadis di atas memberi pengertian bahawa mandi dalam air tidak mengalir menyebabkan hilangnya sifat menyucikan air tersebut. Ia duduk dalam kolah ke dalam berdi ke dah. Sebab jika tidak, Rasul tidak akan melarangnya. Namun yang dimasukkan dalam hadis ini adalah air yang sedikit saja. Air kolah besar, tak ada masalah kan. Kalau sini besar dia tengok, sini terujung tak apa. Tak jadi air musta'mal, masalah. Namun yang dimasukkan dalam hadis ini adalah air yang sedikit. Hukum menggunakan air untuk wuduk dalam masalah ini sama sahaja dengan hukum mandi junub. Artinya sama-sama dilarang. Jadi air hak guna untuk wuduk atau mandi wajib, kita nak guna semula air itu untuk ambil asmanya tak boleh. Kerana kedua-duanya memiliki erti yang serupa, yakni menghilangkan hadas. Nah, jadi ambil asmanya atau mandi wajib atau mandi junub ni, benda tu nak hilangkan dah. Kita tak boleh guna smart, kita sengaja tak ada air seperti itu tak boleh kan. Adapun yang dimasukkan dengan air bercampur benda-benda suci adalah air bercampur barang-barang suci yang biasanya selalu bergantung pada keadaan air itu. Dan jika telah bercampur tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Seperti minyak kasturi, campur air. Air garam, air gula, air garam lah. Air kopi, air susu, air apa-apa, air teh. Jadi kita buat air teh, tak ada air semaya. Kena ambil air teh, tak boleh lah. Air kopi pun tak boleh. Air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kerana sudah tidak dapat disebut sebagai air murni lagi, yang bukan air mutlak lah. Okey, air najis. Okey, air najis. Yakni air terkena barang najis. Air kena najis, kena tahi, kena air kecil kan. Dan ukurannya kurang dari 2 kolah atau lebih dari kolah. 2 kolah tapi berubah salah satu dari 3 sifatnya. Bau, rasa atau warna disebabkan oleh najis. Air kolah tu. Tiba-tiba jatuh tahi cicak, tahi orang tapi tak berubah. Awak tengok jatuh tahi siapa dia tahu tak? Awak pun ambil cepat-cepat buai dia. Air tak berubah. Air tu besar 2 kolah, tak jadi najis. Tapi kalau air kolah kita besar pun, tiba-tiba berubah jadi warna tahi je. Siapa je berok tu jatuh situ dah. Air tu jadi air najis lah. Walaupun lebih 2 kolah, kerana berubah dah warna dia. Paling kurang warna, lepas tu rasa. Dah bau kecingnya. Air ni siapa je kecil air kolah dah. Bau kecingnya. Bau air kecil jadi berubah lah, walaupun lebih 2 kolah besar dah.
Dan rasanya dia warnanya baunya, bau hacing ke bau rasa najis lah. Disebabkan oleh najis lah. Imam yang 5 riwayat khamsah ni lah. Imam yang 5 meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dahu, dia berkata, aku mendengar bahawasanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air berada di tengah padang pasir yang biasa menjadi tempat minum haiwan binatang buah dan beragam binatang melata lainnya. Air tengah-tengah padang pasir ni. Mungkin harimau minum, gajah. Macam mana air tu dah? Beliau bersabda, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas. Fi lafzin li Abi Daud fa innahu la yanjus. Artinya apabila air tersebut sampai 2 kolah, banyak maksudnya, maka ianya tidak mengandungi kekotoran. Dalam riwayat Abu Daud, hadis ke nombor 65 disebutkan maka air itu tidak menjadi najis. Hadis ni ada perbahasan kekuatan dia, tapi tak apalah. 2 kolah ni bahar pun tak. Sama mana payah pula dah. Macam-macam pendapat ulama dah. Yang penting air tu banyak. Air tu banyak. Ada kata ni masuk 2 kolah. Kulatan ini dah. Ada kata 2 tapak tangan ni. Ada pendapat dah. Jadi payahlah. Cuma ni ada biasanya ulama kita ni kata berapa berapa meter dah. Semeter. Ada lah lebih kurang gitu dah. Itu ijtihad lah. Kerana tidak jelas maksud 2 kolah. Yang penting tu air tu banyak dah. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis ini adalah apabila air tersebut kurang dari 2 kolah maka ia menjadi najis biarpun salah satu sifatnya tak berubah. Jatuh tai tak berubah air tu. Tapi air kecil dalam cetung ke dalam baldi dikira najis dah. Tapi kalau air tu luar tak berubah, tak najis. Qala. Pemahaman ini dapat diperkuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 278. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu." Artinya, apabila seseorang dari kalian bangun tidur, kita bangun tidur pagi dah, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air. Ni biasa, kita ada paik tak apalah. Kalau zaman dulu mana ada paik lah. Sama ada dia buat holoh atau buat tung-tung lah. Jadi air, bekas-bekas air tu jangan nak celup lah. Tangan kita malam-malam ni meraba-raba dah. Pegang sini garu sini. Macam-macam tempat meraba-raba tangan kita ni, jadi kotor. Lepas tu nak dia ada besin ke baldi ke sipai air tu, jangan nak celup gitulah, jangan dah. Apabila seorang dari kalian bangun tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya 3 kali. Kerana dia tidak tahu apa yang dia sentuh ketika tidur. Basuh 3 kali tu, tuai sikit ke, basuh tangan kita dah. Tuai sikit, ikutlah. Lepas tu buat cara mana pun jangan celup dengan tangan yang kotor tu. Hadis ni riwayat Muslim dah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang baru bangun dari tidur untuk mencelupkan tangannya ke dalam bekas air kerana khawatir mencemari air dengan najis yang tidak tampak di tangannya. Ini masalah najis sekarang kotorlah. Tak siapa najis pun benda tu kotor. Kotor pun tak nanti najis, kita kena elok lah. Dan kita sama-sama mengetahui bahawa najis yang tidak nampak pada tangan tidak akan menyerubah sifat air. Sikit sangat. Kalau ada kita jamuh benda kotor, najis sikit-sikit, kecing ke apa dah sikit-sikit. Dah. Kita masuk tangan kita sebagai cetung, sebagai bekas nak ambil air. Jadi dia tidak jadi najis. Dia tidak merubah sifat air lah. Jika sahaja hal tersebut tidak menajiskan air, nescaya Rasulullah SAW tidak akan melarangnya. Ini pendapat mazhab kita lah. Mazhab lain tak bahagi tu. Dia kata kotor lah, bukan najis pun. Tapi sini dia kata najis. Kita takut tangan tu najis, jamuhlah sentuh air tu akan jadi najis. Adapun dalil yang menerangkan najisnya air yang lebih dari 2 kolah apabila salah satu sifatnya berubah dengan terkena najis adalah dalil ijma'. Sepakat para ulama. Kalau air tu berubah,
Qalah besar, qalah asrama kita dah. Berubah warna. Sepakat orang najis, air tahid panggil dia, air tahid lah. Tak kira lah. Banyak mana pun kan telah berubah sifat air. Ijma' sepakat para ulama Dalam kitab Al-Majmu' ijma'nya kitab Ijma' Majmu' tu Ibn Muzir menuturkan, bukan kitab Majmu' Syarh Mazhab Imam Nawawi ni, kitab Ibn Muzir. Dikumpul perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama ijma' ni. Dia kata apa? Para ulama sepakat ijma' bahawa air yang sedikit ataupun banyak apabila terkena barang najis sampai merubah rasa, warna atau baunya, maka air itu menjadi najis. Kalau banyak pun, kalau jadi berubah jadi bau hancing-kecing, dan bau tu berubah, dia akan jadi najis. Sedangkan hadis Rasulullah SAW berbunyi, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Artinya air itu suci dan menyucikan. Tidak ada yang membuat hukumnya menjadi najis kecuali sesuatu yang dapat merubah rasa atau baunya. Air itu suci, menyucikan. Dia tak akan jadi najis kecuali berubah rasa pahit ke masih tak tahulah masih dah. Atau berubah baunya atau berubah warnanya dah. Sini kata rasa dan baunya. Status hadis ini dhaif, hadis dhaif. Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan tidak sah hukumnya menjadikan hadis ini sebagai hujah. Imam Nawawi ini tokoh besar mazhab Syafi'i, kata hadis ini tak sahih, dhaif. Tak boleh jadi hujah. Lalu beliau melanjutkan, Imam Syafi'i meriwayatkan kedhaifan hadis ini dari para ulama ahli hadis. Imam Syafi'i. Imam Nawawi ini tokoh besar ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi seolah-olah dia tengok ni macam kritik Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i meriwayatkan kedhaifan hadis ini dari para ulama ahli hadis lain. Imam Syafi'i pun kata dhaif kau kan maksudnya. Tengok dah. Rujuk kitab Al-Majmu', Al-Majmu' Syarh Mazhab ni. Jilid 1 buka 160. Keukuran dua kola adalah campur tolak 500 liter air. 500 liter air. Banyak mana liter? 1 liter sebotol tu. Botol kecil tu 500 pula. Dua botol 500 0.5. Jadi tu 1.5 hak botol besar dah. Kira berapa? Lebih kurang besar ni ada. Kecil tak besar mana. Tak besar mana. Lebih kurang besar gitu, besar sikit. Tidak banyak mana lah, 500 liter air. Menurut pendapat yang lebih sahih, lebih kurang sebanyak 190 liter air dah. Tadi kata 500 liter, ni 190 liter air saja. Atau jika bekas berbentuk kubus, maka tiap-tiap sisinya berkurang 5,8 cm. Ada pembaris ada. Pembaris panjang kita berapa sentimeter? 30 dah. 30 dah. Tak pendek 15 cm dah. Tak panjang 30 cm. Dua kali pembaris. Lepas 2 kali bawah pula, 2 kali lebar pula. Nah. Kalau rasa pembaris 30 cm, so 2. Pada kau ni pula so 2. Bawah pula so 2 dah. Sekarang tu lah. Kalau nak kira air banyak tu, lebih daripada tu kira banyak. Lebih kurang dah. Lebih kurang. Okey. Cara menyucikan kulit binatang. Kau apa kita ni? Bisa berapa? Ketika 2. Boleh hari sikit lagi dah. Cara menyucikan kulit binatang. Kulit binatang boleh menjadi suci dengan disamak. Ini masa istilah lah. Sertulah ada kata samak. Ada setengah kata samak ni kulit. Hak najis anjing babi tu sertu. Ada kata gitu lah. Tak apalah, itu istilah bahasa kita ni lah. Kulit binatang boleh menjadi suci dengan disamak kecuali kulit anjing, babi dan haiwan yang lahir dari keduanya, daripada babi atau dari salah satunya. Jadi kalau tak buat tali pinggir, beg duit, pakaian daripada kulit buaya boleh tak? Boleh lah ni kata. Syarat dia kena samuk dia kata ni. Buai lemak-lemak dia. Kulit buaya, kulit harimau, kulit kecuali babi ya. Babi mazhab kita, mazhab lain tak boleh pula.
Dia macam tu lah mazhabnya, ada kata tegah ni. Kita ni lembut ni. Kulit buaya pun boleh. Buat tali pinggir apa dah. Cuma cuci jangan ada lemuk dia dah. Tapi anjing babi tak boleh juga. Mazhab lain ada kata boleh pula. Babi boleh. Anjing boleh tak? Saya pernah Jepun orang Arab dia pakai kasut kulit babi ke apa dah. Kata ni babi ni. Kata dah. Kata tak apa boleh. Samuk dah. Dia kata dia pendapat dia macam mana ni? Kau ni bukan kasut, sarung tangan saja. Sarung tangan kulit babi ni. Okey, Muslim 316. Dalam nombor hadis 316 meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Artinya, apabila kulit binatang telah disamak, dubighal ihab telah disamak kulit binatang tu, maka ia menjadi suci, faqad tahura. Jadi suci, tak kira binatang apa dah. Jadi dimaksudkan dengan disamak adalah dihilangkan sisa-sisa dagingnya dan cairan-cairan yang melekat padanya. Lemuk ke apa yang boleh menyebabkan menjadi busuk. Sehingga apabila terkena air tidak menimbulkan bau hanyir lagi. Kalau kena air pun tak banyak hanyir. Ia suci molek dah. Maksud. Tulang dan bulu bangkai binatang hukumnya najis kecuali tulang dan rambut manusia sahaja. Allah SWT beriman, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi tulang bulu bangkai ni najis. Tak boleh guna. Kulit yang boleh. Kulit yang boleh ni. Tulang tak boleh pula. Bulu tak boleh juga. Dah. Hak boleh ni kulit saja telah disamak dah. Mengikut mazhab kita dah. Jadi dimaksudkan dengan bangkai adalah setiap haiwan yang mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i. Termasuk semua binatang yang haram dimakan walaupun telah disembelih. Nah. Contohnya daging keldai atau binatang-binatang yang boleh dimakan tetapi disembelih dengan cara tidak syar'i. Begitu juga sembelihan orang yang murtad meskipun hasil dari sembelihan tersebut tidak membahayakan kesihatan. Jadi bangkai itu semua hak tak boleh makan lah. Dah. Sama ada lembu nak tepuh lagi. Kita tak boleh makan tapi kulit, ambil kulit dia kita suci boleh guna kulit dia. Itu maksud dia dah. Kesimpulannya, larangan memakai bangkai adalah bukti kenajisannya. Kerana keharaman suatu perkara yang tidak memiliki mudarat dan tidak memiliki penghormatan secara syar'i adalah dalil kenajisan benda tersebut. Dan najisnya itu meliputi kenajisan seluruh anggota tubuh binatang tersebut. Sedangkan manusia mayatnya tidaklah menjadi najis. Demikian pula seluruh bahagian tubuh manusia tak jadi najis. Bulu ke rambut ke apa tak jadi najis dia. Kerana Allah SWT telah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Surah Isra ayat 70. Ada perbincangan dalam mazhab kita sendiri pun, bulu kita jatuh. Ada kata najis. Tapi kuatnya ulama yang tamak dalam mazhab kita tak najis lah. Bulu ke apa ke melibatkan manusia tak najis. Orang Cina. Bukan Islam. Kita salam kita tak najis. Dia celup air itu kita guna ambil semayang tak najis. Tak najis dah lepas itu. Firman Allah ini membantah pendapat yang mengatakan bahawa mayat manusia itu najis dan menerangkan bahawa daging manusia haram dimakan kerana kemuliaan dan kehormatannya secara syar'i. Jadi manusia tidak najis kalau tak boleh makan manusia dah. Kerana bukan kerana najisnya tetapi kerana kehormatan kemuliaan manusia dah. Setakat tu sajalah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.